Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Dengar jelas, Puan? Dengar. Okey, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Azuliani ketika Syam dan saya pencenahan di Saponi. Okey. Pada mulanya, sewaktu presentation untuk proposal kami menggunakan tajuk Human Detection System. Tapi untuk demo kali ini kami telah pun menukar tajuk kepada Space Management System kerana ianya lebih sesuai untuk sistem ini yang dibuat ni lah. Introduction. Seperti yang kita tahu, kita dalam COVID-19. Tak dengar sangat, boleh kuat sikit tak? Seperti yang kita tahu, negara kita telah ditanda COVID-19. Jadi kita perlu mematuhi SOP dan perlu menjaga jarak antara satu sama lain di dalam premis. Ini slide itu maksud. Slide kita. Ataupun kita dipasang dulu dekat laptop dulu, senang. Kejap Reza, soalnya ada sikit kan? Internet. Sik. Wireless awak. Awak pakai wireless ni. Awak tengah buka wireless ni tak? Okey, betul dia pergi Google ni. Senang cara dia tengok. Awak pun dapat buka sebenarnya. Lagi senang kat komputer awak tu. Design dah ada. Ini masih Google kat sini. Boleh satu yang mic dekat sikit. Yang tu mic jauh. Okey, yang masuk Google Meet. Bukan Google Meet. Dekat link tu dah ada WhatsApp kat situ tu tak? Ada link tak? Link type je apa ni TRI, type dekat enter account link TRI BWR okay, JDH join. Kalau awak nak pakai yang lain dalam bilik ni kan ada dekat sini. Kamera fail, awak tak ada kamera ke? Okey, buka mic. Kena sebab kalau ada ada kita wah. Dan pun internet laju. Awak slow. PRI, BWRM, JDH. Join. Tuh ditutup dengan kamera, ya Allah. Apa motif awak tutupnya? Okey, ask tu ya. Lama saya. Masih penting yang saya ada di belakang muka awak. One mic. Design now. Tunjuk apa yang ada dekat now. Ada yang report kan minta. Lagi senang lah. Pakai mic awak lah. Baca je kami. Baca dengan nada.
hanya membaca. Apa tu? Saya akan. Cuba cakap dengan si. Hello. Kecil ni suara. Sikit. Okey. Nyerit lah sikit. Itu nang pada orang semalam ni. Sikit 100 terus. Jelas suara. Testing. 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 Okey. Gitu. Boleh teruskan Puan. Okey. Introduction dia. Boleh pakai bahasa Inggeris, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris juga? Dah sambung. Introduction lah. Apa? Terus kepada Introduction. Apa yang COVID apa? Kita Okey, sistem kami ini melaksanakan dilaksanakan untuk mengehatkan jumlah bilangan pengunjung ke premis mengikut keluasan sesuatu premis dan akan mengesan beberapa jumlah premis yang telah masuk dan akan berapa jumlah pengunjung yang telah masuk ke dalam premis dan dia akan memaparkan dekat LCD jumlah terkini pengunjung ke dalam premis apabila jumlah bilangan visitor telah mencapai limit yang telah ditetapkan, visitor tidak dapat masuk ke dalam premis. Tidak dibenarkan masuk ke dalam premis. Jadi, okey, seterusnya problem statement. Okay, untuk problem statement, untuk yang pertama, yang kita tahu, kita tak boleh menghadkan, kita tak boleh tahu berapa banyak jumlah pengunjung yang datang ke premis dalam satu masa. Mic off. Dekat situ mic off, dekat sini. Mic dekat sini. Tak. Okey. Berapa jumlah pengunjung dalam satu masa. Jadi, sistem ni untuk kita tahu berapa jumlah yang kita kena hadkan untuk mengikut keluasan sesuatu premis. Yang kedua, objektif. Berbalik kepada objektif yang problem statement yang pertama tadi. Apabila banyak pengunjung yang masuk ke dalam premis dalam semester, objektif untuk projek kami ini untuk mengetahui kapasiti di dalam sesuatu kawasan di premis tersebutlah. Okay. Objektif ni untuk mengetahui kapasiti pelanggan dalam satu masa di tempat tersebut, yang boleh masuk di tempat tersebut. Itu adalah objektif yang pertama. Untuk problem statement yang kedua, tak ada mouse. Kenapa dia tak ada mouse?
Untuk problem statement yang kedua, there was no detection system. Okay, sebelum ini dekat kami untuk sistem ini kami kami mencuba sistem ini di kantin Politeknik Kuching. Dan seperti yang kita tahu, di kantin Politeknik Kuching belum ada detection system yang untuk mengira jumlah pelanggan yang masuk ke dalam kantin tersebut. Jadi, objektif kami yang kedua Ini objektif. objektif yang kedua kami ingin tunjukkan memaparkan skrin supaya pelanggan tahu berapa orang yang ada di dalam premis tersebut dalam satu masa. Jadi di sini kan cuba buat Awak tarik je dia punya webcam tu. alah. Tak, dia pergi jauh-jauh kamera yang Kamera asyik jelas. awak stop sharing. Okay. Yang ni boleh Boleh. Oh. Tak yang lagu tadi. Oh, Tak, saya lutip tadi. Patutnya LCD display ni menunjukkan output, tapi kami masih ada masalah dekat okay. Sepatutnya dekat LCD dia mengeluarkan output, dia akan menunjukkan jumlah visitor yang masuk dalam premis. Sepatutnya dia ada in dengan out dan berapa orang jumlah di dalam premis tersebut. Tapi kami masih tengah usahakan untuk dia keluarkan display inilah. Sepatutnya dia ada in dengan out dan total inside di dalam. Sepatutnya. Tapi kami masih usahakan. Kami masih tengah usahakan cara untuk membaikkan ni lah. Itu adalah yang objektif yang kedua. Untuk problem statement yang tiga, share screen. Macam mana share screen? Ya, reason lah. Problem statement ni. Mana klik dia. Okey, share. Okey, buka dekat Okay. Ini adalah problem statement kami ketiga. Sebelum kita menggunakan
sebab ini untuk menunjukkan. Ini tak disimpan dalam database, tidak cerita database yang ni. Ini proposal lama ni. Baru nanti. Tak, yang patutnya simpan dekat database untuk upload dalam database kan. Dekat objektif. Bukan dalam buka. Objektif tu. Okey, terus ke objektif. Kita problem segmen dengan objektif, kita tunjuk yang objektif. Problem statement kami yang ketiga. Ini objektif. Ini objektif. Kita juga objektif sebabnya ada problem segmen berapa-berapa. Objektif yang ketiga, kami mencuba untuk merekod database data-data pelanggan yang telah datang ke premis tersebut, dan data yang disimpan tersebut akan digunakan jika berlaku sesuatu Untuk tujuan untuk untuk menyimpan rekod pelanggan-pelanggan yang datang tu. Okey. Kami mengambil objektif ini kerana dekat problem statement kami kalau gunakan secara manual, iaitu menulis dekat buku nama, berkemungkinan besar buku itu akan hilang atau susah juga, dan mengambil masa juga. Jadi kami menggunakan objektif yang tadi itulah untuk memudahkan lagi pelanggan untuk masuk ke premis tersebut dan menyimpan data-data pelanggan. Dekat itu. Then conclusion. Sip. Conclusionnya yang tu. Yang Tak perlu panasan. okey. Sampai sini sajalah. Belum. Pasal QR code. Pasal QR code yang kod database tu. Ini adalah QR code yang kami gunakan untuk pengunjung scan terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam premis. Lepas itu, Ini yang awak nak buat kat mana tak tahu sebab sebenarnya tadi tu dia first time cik laki. Kita sikit detail. premis yang kami masukkan adalah kantin PKS. Kami Tak begitu sikit. QR code Penat pun nak ini dengar. akan diletakkan sebelum pelanggan masuk ke kantin lah. Jadi di luar kantin tu pelanggan ada kena scan QR code. Jadi melalui QR code ni kami boleh melihat data-data visitor yang masuk ke dalam premis untuk memenuhi objektif yang ketiga. contohnya pengunjung akan isi nama, nombor telefon, nombor pendaftaran atau nombor staf, masa dan tarikh serta suhu. Ini adalah data yang telah dimasukkan oleh pelanggan yang masuk ke dalam premis. Ini dah test lah. Untuk aku tu dah test. Dah. Okay. Dari bahagian security, sekiranya ada kedai yang nak gunakan sekiranya pemilik premis ingin melihat data-data
pelanggan untuk situasi kecemasan atau apa rujukan dan sebagainya, kami boleh add collaboration dan minta email pengurus kedai itu untuk membenarkan dia melihat database pengunjung. Tujuan dia tak pasti ini sebab Tujuan dia takut ada orang luar ubah-ubah maklumat, menyalahguna maklumat pengunjung. Jadi hanya kami dan pemilik premis saja yang boleh melihat database pelanggan tersebut. Setakat itu saja Untuk hari ini. pembentangan kami untuk hari ini. bukan pernah dengar. Kita dah nak buka. Maknanya dia pergi. Puan ada apa-apa soalan? Sekejap ya. So next stage awak akan proceed dengan apa lagi? Next, kami akan mengubah semula, menguji semula LCD kami ni supaya dia dapat mengeluarkan output yang betul. Lepas itulah. Adakah LCD ni link dengan yang QR code yang di-scan oleh customer ke? Tidak. Tidaklah, dia detect automatic. Dia automatic detect untuk keluar dan masuk saja. Keluar dan masuk. Ya. Okay. Tak ada apa kot, itu je kot. Sebab nak baca, nak tengok dia punya proposal tu sebenarnya. Kalau boleh nak tengok dia punya proposal tu dulu. Sebab tak clear sangat masa dekat problem statement dengan objektif tu tadi, yang mula-mula tadi tak berapa clear. Tu alam. Masa tu cerita tak berapa nak buka mulut tu. Sikit. Ni apa dia yang buat ni? Baca je. Tak perlu ayat panjang-panjang. Apa yang sebab awak yang buat, so awak lebih tahu apa yang awak buat. So awak just bagi tahu je apa yang, kalau macam awak based on dokumen laptop depan awak tu, skrin depan awak tu, seolah-olah awak tak memahami sebenarnya apa yang awak nak sampaikan. Saya nak awak terangkan dengan ayat awak sendirilah. Tak payah buka yang tu. Puan tak nak pun yang tu. Dia nak awak cerita apa yang Cerita je. Supaya saya faham ayat sebenarnya. tak payah buka. Dia nak tengok muka awak. Tunjuk muka, cerita apa yang you nak buat sebenarnya. Tu saya kata, saya tak dengar tadi tu sebab mulut tak berapa nak buka dia orang ni. Cerita apa sebenarnya yang you akan buat. Objektif pertama, kedua, ketiga. Okey, objektif pertama, kami nak tahu berapa orang yang masuk, yang boleh masuk dalam premis tersebut. Jadi berdasarkan skrin yang dipaparkan LCD, Berdasarkan ruang yang available dekat kantin. keluasan dekat kantin. Habis lupa sampai ayat dia tu lah, orang cakap tak ada tulis. So macam mana awak setkan dia punya keluasan? Adakah awak yang setkan keluasan tempat premis? Tidak. Kami pergi. Kita pergi. Faham. Betul lah.
Tak, sepatutnya yang you nak buat pemilik boleh key in kan? Key in terus. So maksudnya user pengguna yang key in kan keluasan premis. Ya. Pemilik premis yang key in luasan premis. Okay. Okay. Itu yang pertama. Duduklah berapa, lalui luas berapa, darat berapa, boleh tahu berapa orang. Objektif yang kedua. Confident sikit, kita faham dah kan apa yang nak buat, tapi kita tak confident nak cerita. Okay. Barulah berkait dengan ni. Projek yang kedua, macam kami akan memaparkan jumlah sekarang, jumlah semasa pengunjung di depan pintu kantin. Macam selepas objektif pertama, selepas dah tahu berapa jumlah yang boleh masuk ke dalam premis, di objektif kedua, kami akan paparkan dekat LCD ni berapa orang pelanggan yang dah masuk dan berapa orang yang dah keluar dari premis, dan ada 3, dan availability di dalam premis tersebut lah. Sebagai contoh, buat contoh berapa nombornya? Sebagai contoh, jadi 50 orang dah masuk berapa orang? Pasti saya buat contoh berapa? Sebagai contoh, jika had untuk pelanggan masuk di dalam kantin adalah 50 orang. Jadi yang dah masuk ada 25 orang. Jadi availability ada lagi 25 orang boleh masuk dekat kantin tersebut. So benda tu akan dipaparkan? Ya, benda tu akan dipaparkan. Dan objektif yang ketiga. Objektif yang ketiga ni tadi yang cerita pasal database QR code. QR code akan diletakkan kat depan pintu premis dan pengunjung akan scan dan mengisi maklumat mereka dekat situ selepas scan tu. Adakah perancangan untuk menggunakan QR code ni relate dengan problem statement, dekat problem statement? Problem statement. Ya, problem statement yang nombor 3. Dia menggunakan secara manual. Dia simpan data pelanggan secara manual. Jadi objektif kami tak nak menggunakan secara manual. Bukan kita sekarang ni mana-mana premis dah gunakan MySejahtera ataupun community ke? Sekarang ni kebanyakan premis dah guna MySejahtera dan dah diwajibkan untuk menggunakan MySejahtera dan community. So apa relevan kita nak gunakan QR code lain dan nak ada database yang berasingan? Apa relevannya? Sebab apabila pelanggan dah masuk dekat sesuatu tempat tu, QR code MySejahtera, database dia akan kita tak dapat tengok berapa rekod yang pelanggan yang dah masuk dalam premis tu. Jadi tujuan nak tambah lagi QR code ni, menggunakan QR code yang lain supaya pemilik premis tersebut juga dapat tengok database pelanggan yang datang ke situ. Untuk apa? Apa keperluan pemilik premis untuk melihat database maklumat pelanggan? Jika berlakunya maka jika contohlah jika terdapat
ada pengunjung yang terkena COVID-19, kita dapat kontak lah, close contact mereka. Ya, cari close contact pesakit COVID itu. Sebab bagi saya, kerajaan dah arahkan untuk premis menggunakan MySejahtera ataupun komuniti bagi Sarawak untuk memudahkan proses pengesanan. Jadi saya tak nampak apa relevan nak menghasilkan database yang berasingan. Sebab bagi saya MySejahtera lebih memudahkan untuk proses pengesanan secara meluas. Mungkin awak boleh fikirkan solution yang macam ni lah. Objektif ketiga. Objektif ketiga. Okey. Kita fikirkan objektif ketiga. Okey. Jadi objektif ketiga kami akan kemudian untuk kami akan mengubah semula lah untuk yang ketiga. Sekarang objektif 1 dengan 2 berkaitan dengan setakat ni kami cuma dapat jelaskan untuk objektif yang pertama dan kedua. So untuk yang pertama, yang kedua saya rasa tak ada masalah lah. So awak boleh proceed dengan pengujian supaya benda tu boleh berfungsi dengan sepenuhnya lah. Okey. Okay, Puan. Okay, thank you. Terima kasih juga Puan. taklah objektif ketiga.